Hai, Assalamualaikum semua. Kembali dalam channel saya Zulfan Najib. Kepada yang baru singgah channel ni, hai, saya Zulfan. Channel ni saya cover 4 jenis konten iaitu review, travel, tutorial dan grab vlog. Kepada yang support saya dengan subscribe, saya nak ucapkan ribuan terima kasih. Okay, jom layan. Dan kepada yang belum, apa lagi, subscribe sekarang. Konten kali ni, saya nak share pengalaman misteri di bulan Ramadan waktu saya buat food delivery. Sebelum korang salah faham, bagi kita yang Muslim ni, asal Ramadan je kita semua fikir yang syaitan akan dibelenggu atau diikat secara fizikal. Korang tahu tak apa makna sebenar dibelenggu tu? Jom kita dengar penjelasan daripada Imam Muda Ashraf. Soalan dia, orang tanya, masuk bulan Ramadan katanya syaitan kena ikat. Tapi dia tengok macam nampak hantu. Ada orang cakap nampak hantu lah. Ada sebahagian kata, kenapa ada orang kena rasuk, histeria pula? Kata syaitan kena ikat. Baik, ada hadis sebut Ramadan ni bulan rahmat Allah, bulan Allah turunkan rahmat, dan Allah telah mengikat wasilati syaitan. Allah ikat syaitan. Baik, kita nak faham hadis. Satu benda kita boleh faham dari sudut matannya secara direct. Ada benda yang kalau kita berlaku keraguan, kita kena rujuk kepada pakar hadis dalam mensyarahkan hadis. Ini disiplin memahami hadis. Macam baca Quran, faham direct, ada bahasa yang mudah boleh faham direct. Ada benda yang perlu dilihat pada tafsir Quran. Baik, apa syarah ulama tentang perkara ini? Antara yang paling clear dijawab oleh ulama, macam-macam pandangan, tapi yang paling clear ialah dikatakan syaitan itu diikat, bukan diikat secara fizikal, tetapi dengan sebab kita lapar, dengan sebab kita amalkan perbuatan benda-benda sunat, dengan sebab kita buat amalan soleh, dengan sebab kita tak bergaduh dengan orang, dengan sebab kita pun menjaga batas-batasan dalam bulan Ramadan, dengan sebab itulah membuatkan syaitan terbelenggu. Syaitan terbelenggu maksudnya syaitan nak hasut pun tak ada kekuatan. Sebab betapa hebatnya ibadat kita, betapa hebatnya puasa, membuatkan syaitan terbelenggu dan diikat. Diikat bermaksud dia tak mampu untuk menggoda kita. Tapi secara fizikalnya, dalam pelbagai pandangan, saya lebih cenderung untuk mengatakan fizikal syaitan itu sendiri, zat syaitan itu sendiri, dia masih ada, dia tidak diikat. Dia hanya nak mengganggu kita, tapi dia tak mampu nak mengganggu. Kerana kuatnya amalan, kuatnya pandangan puasa ini yang menghalang mereka daripada menggoda kita. Itu maksudnya wasul silatis syaitan. So, konten ni lebih kepada style storyteller lah ya. Untuk pengalaman yang lebih terperinci, saya akan gunakan kata ganti nama saya kepada aku untuk keselesaan semua. Bermulalah kisah. Hari ni 18 April 2022 bersamaan hari Senin. Sekarang ni dah pukul 2.30 petang. Kalau aku buat order sekarang ni, insyaAllah okey kot. Puasa-puasa macam ni memang mencabar sikit buat kerja rider delivery, nak hadap cuaca yang tak menentu. Tapi sekarang ni nampak mendung, cuma belum start hujan lah. Okey lah kot. Aku siap-siap dan gerak. Biasanya aku akan bawa GoPro untuk vlog, tapi hari ni macam nak fokus pada order je. Tak apalah, lain kali aku buatlah vlog. Aku pun start lah pusing-pusing untuk cari order. Then start job tu rutin biasa lah. Aku pick up order, deliver order, then repeat benda sama sampai lupa yang aku dah buat job ni 2 jam. 5 order dah pun ni. Alhamdulillah, rezeki hari ni orang kata. Tengok jam sekarang ni dah pukul 4 lebih ni, tapi ni nampak penuh sangat ni. Gelap dia macam nak maghrib lah pula. Tengah pusing-pusing naik motor, then bunyi order masuk. Waktu ni aku kat Ampang, dapat Grab Mart, order brownies. Location rumah customer pun dalam range 4km je. Oh, dekat je lah. Apa lagi, aku pun bawa foto pergi ke vendor untuk pick up order. Aku tengok details location rumah customer ni, nampak gayanya hantar kat kondo ni. Kalau kondo biasanya letak kat lobi je. Apa pun kita gerak lah dulu. Lepas 10 minit perjalanan, aku sampai kat guardhouse kondo tu. Aku pun tanyalah pakcik guard yang jaga tu. Cik, tumpang tanya, blok A kat mana Depan ni je, belok kanan. Mana awak nampak ada parking tu, situlah awak parking motor. Boleh naik atas ke cik? Boleh dek, awak naik je hantar ke atas. Okey, terima kasih cik. Okey, sama-sama. Aku pun parking je lah mana yang boleh. Turun motor, buka beg, ambil brownies. Lepas tu, aku masuk lobi cari lift. Kat dalam kepala otak aku ni bermonolog. Ni kondo ke flat? Pasal gelap sangat ni. Diorang tak bayar maintenance lampu ke apa? Dah lah mendung, lampu pula tak ada. Aduh yai. Aku try call customer nak tanya level berapa rumah dia ni.
Tapi sampai sudah tak jawab call. Sebab dekat apps ni dia tulis nombor unit je, tak tulis lah pula level berapa. Customer macam ni lah menyusahkan rider. Details rumah tak tulis, call tak jawab. Aku pula lupa nak tanya pakcik kat tu tadi. Adik, kalau tengok nombor unit dia ni tulis 7A 0304, mungkin level 7 lah kot. Tak apalah, redah je lah dulu. Kalau aku fikir bukan settle pun problem ni. Dah nampak lift, aku pun masuk lah. Then tekan nombor 7. Aku keluar je lift, aku tengok hallway dia memang tak ada lampu. Seram aku nak jalan cari unit ni. Aku baca satu persatu nombor unit, tapi yang bertulis tu unit 7A 0704. Oh, sekarang aku tahu dah yang nombor unit rumah customer ni tingkat 3 lah. Aku patah balik ke lift, tekan button lift terus buka. Aku masuk tekan nombor 3. Bila lift terbuka, aku tengok keadaan lebih kurang sama je. Seram macam tadi. Aku pun teruslah jalan cari unit rumah customer. Nombor unit dia 7A 0304. Bila kau nak deliver order kat rumah customer yang tak jumpa-jumpa ni, automatik nombor rumah tu melekat dalam kepala. Sudahnya aku cari, unit dia hujung guys. Hujung sebelah kanan. Seram sejuk aku. 3 kali aku repeat tengok nombor unit rumah dia sebab tak nak salah rumah. Tekan bell tapi tak function. Lepas tu 2-3 kali aku bagi salam. Assalamualaikum, GrabFood. Assalamualaikum, GrabFood. Assalamualaikum, GrabFood. Sambil ketuk pintu tapi tak ada respon. Try call balik, customer memang tak jawab. Beberapa minit kemudian, tiba-tiba 2 orang budak keluar. Seorang perempuan umur kurang lebih 5 tahun. Seorang lagi lelaki, umur macam 2 tahun kot. Aku pun tanyalah adik tu, "Dek, boleh panggilkan mama tak? Abang nak hantar makanan ni." Budak tu diam je, tapi dia hulurkan tangan dia untuk ambil makanan tu. Aku tunggu mak dia keluar, tapi tak keluar. Aku cakap lah, "Adik bagi kat mama ya." Aku pun pusing lah nak gerak balik. Tiba-tiba yang seorang tu cakap, "Terima kasih abang." Aku jawab je lah, "Sama-sama dek." Budak ni ucap terima kasih boleh, tapi tadi jawab salam tak boleh. Rasanya diorang tak reti kot. Aku pun jalan lah pergi ke lift. Tekan butang turun. Dalam beberapa saat, ting, bunyi pintu lift terbuka. Dan tiba-tiba kucing keluar dari lift. Tapi dalam lift tak ada siapa pun. Siapalah boleh kucing letak dalam lift ni, kesian je. Aku try panggil kucing tu untuk bawa turun, tapi tiba-tiba hilang pula dia. Laju betul lah dia lari. Dah sampai parking motor, aku terus gerak cari order lain. Sekarang ni dah pukul 4.45 petang ni. Aku nak sambung lah cari 2 order lagi, lepas tu baru balik. Second last order baru je settle. Sekarang ni on the way nak pick up last order. Ngam-ngam masuk lepas aku complete order. Tengah nak jalan pick up order, tiba-tiba ada call masuk. Nombor siapa lah ni? Customer kot. Jawab je lah. "Assalamualaikum dek, ni GrabFood ke yang hantar brownies tadi?" "Ya kak, saya. Kenapa?" "Akak tunggu awak dari tadi lagi, tapi order akak tak sampai-sampai pun. Dah setengah jam ni." Saya dah hantar order akak tadi. 2 orang budak yang tolong ambilkan." Dek, awak salah rumah ni. Rumah tu mana ada budak-budak, ada seorang je." "Ya kak, saya dah hantar tadi order akak." "Okey macam ni, rumah akak unit nombor 7A0304 kan?" "Ya betul." "Okey, saya cerita dari lift untuk ke rumah akak." Yelah. "Rumah akak tingkat 3, betul tak?" "Ya, betul lah tu." "Saya keluar lift belok kiri, lepas tu jalan terus. Rumah akak ujung sekali belah kanan kan?" "Memanglah, yelah tu. Tapi akak tak dapat pun. Sebenarnya bukan akak yang tunggu, tapi adik akak. Dia pregnant mengidam brownies tu. Dia yang tunggu dari tadi. Akak tolong orderkan je." "Saya minta maaf banyak-banyak kak. Macam saya cakap tadi, saya dah hantar order akak tu and saya bagi kat 2 orang budak macam saya cakap tadi." "Betul ke rumah awak hantar ni? Hantar silap rumah. Pintu rumah adik akak ni warna purple tau." "Saya tak perasan lah pula purple ke warna apa kak. Gelap kan? Tapi itulah rumah yang saya hantar." "Tapi bukan itu rumahnya dek. Akak tak kisah pasal makanan tu tak sampai. Tapi masalahnya adik akak ni tengah mengidam." "Saya minta maaf banyak-banyak kak. Macam saya cakap, rumah itulah yang saya hantar order tadi." Ikutlah rumah tu ke apa ke?" Ya, rumah itulah." "Okey, Assalamualaikum." Aku sendiri pun tak tahu nak respon apa. Blank terus otak. Biasanya sebelum aku complete order, aku akan snap dulu bukti gambar. Tapi kali ni punya order bukan setakat vlog, dengan gambar bukti pun aku tak snap. Aduhai. Wallahi, aku tenung dan baca 3-4 kali nombor unit tu sebelum deliver order. Okey, yang peliknya sekarang, siapa 2 orang budak yang aku bagi makanan tadi? Dan kucing yang keluar dari lift tadi, lepas tu hilang tu macam mana pula? Temenung jauh aku fikir pasal ni. Nak settlekan last order pun tak senang. Balik tu aku cerita kat wife aku. Dengan dia sekali meremang. So, itulah konten untuk kali ni.
Percaya atau tak, terpulanglah pada korang. Saya cuma cerita balik untuk apa yang dah jadi. Fikir logik akad memang tak diterima, tapi itulah, pada yang dah tengok dan dengar kisah ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum semua, kita jumpa untuk next content insya-Allah. Doakan saya.